tanya saudara Gulam, bila ada pihak, ya saya katakan mereka mau menangguk di air keruh. So mereka membuat alternatif kononnya apabila UMNO ni gagal untuk menyantuni persoalan tentang isu Datuk Seri Najib, maka mereka mengatakan bahawa seandainya warga UMNO ni berpindah dengan Perikatan Nasional, maka Perikatan Nasional itu pastinya boleh memperjuangkan untuk nasib Datuk Seri Najib. Silakan saudara ketua bahagian. Ini sebab di peringkat bahagian sedang ada masuk-masuk ni. Ini yang saya kata tadi, jangan menangguk di air keruh. Silakan saudara. Saya nak bagi satu perkataan yang begitu kenalah dengan. Yeah. This is great mythos. Great apa dia? Great mythos. Oh, great mythos. So maksudnya tak payahlah kita nak orang kata dibuai dengan tawaran janji manis. Sebab ingat sebelum mereka hilang kuasa, dia orang janji yang macam ni. Tapi semasa mereka berkuasa, mereka tak laksanakan. Ingat bila kita bersama dengan mereka selepas 22 bulan tu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Selepas langkah Sheraton. Lepas langkah Sheraton. Saya tak tahu apa yang berlaku. Tetapi usaha untuk kita bantu Datuk Seri Najib, untuk kita selesaikan isu-isu yang melibatkan beliau telah dijalankan. Tetapi malangnya sebaliknya yang berlaku. Kita kena ingat zaman Datuk Seri Najib dikenakan hukuman pada zaman Tun Dr. Mahathir. Bukan, maksudnya di-charge pada zaman Tun Dr. Mahathir. Bila proses itu berlaku di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjadi Perdana Menteri, yang ketika itu boleh pun orang kata kalau nak buat lah. Nak buat. Ini lepas awak menjadi pembangkang kononnya untuk mendapat menjadi kerajaan, kita dah rasa dah. Kita pernah rasa selama 17 bulan bersama dengan mereka sebelum kita sendiri ada Perdana Menteri selama 14 bulan, kita tahu macam mana azab yang mereka ni sebenarnya hanya menjual satu orang kata janji, menjual perkara-perkara yang dia rasa boleh kita beli untuk kita punya rasa seronok, mungkin boleh bantu ataupun tidak. Tapi sebenarnya semua is a great mythos yang kita jangan percaya. Yang kita perlu buat sekarang ini, dalam kita punya kapasiti sendiri. Kita berada dalam kerajaan, kita boleh insya-Allah berbincang sebab kita ada dan kita dalam sistem. Dan kita memegang punca kuasa yang boleh kita bantu sedikit sebanyak macam mana untuk kita mendapatkan belas ihsan daripada yang di-Pertuan Agong, the mercy. Saya percaya PMX juga memainkan peranan bersama dengan Datuk Seri Zahid. Setiap hari mungkin ataupun setiap minggu mungkin akan membincangkan perkara yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. So this is something yang kita rasa mungkin boleh kita usahakan. Tapi saya boleh bagi jaminan apa yang ditawarkan oleh pihak sebelah kepada kita ataupun sebahagian kepada ahli-ahli parlimen kita, kononnya kalaulah bersama dengan mereka boleh tubuhkan kerajaan, Datuk Seri Najib boleh orang kata dibebaskan dan diberi pengampunan seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat sebelum ni. So I think that is totally liar lah yang boleh saya katakan di sini lah. It's like a fata morgana politik lah. Mungkin bagi saya benda orang tengah dalam keadaan sakit, orang tengah keadaan apa yang dia akan janji apa-apa pun kan. So ni macam Dajjal. Dia nak bawa kita pergi ke dalam neraka. Inilah sebenarnya orang-orang ni lah saya boleh cakap Dajjal dunia yang bawa kita ke lembah yang lebih teruk, yang lebih boleh kita orang kata lagi seksa, lagi sengsara. Tapi because dia nakkan dapatkan apa dia punya objektif dan dia nak mendapatkan apa dia punya tujuan untuk berhasil nak menjadi kerajaan. So dia bawa lah kita sekali, dan bila dia dari kerajaan kita dia tinggalkan. So hati-hatilah dengan Dajjal dunia, Dajjal politik. Saya lihat daripada gambar-gambar VT yang tersiar tu memang mewajah syugul. Berartinya seramai 191 ketua-ketua bahagian yang berkumpul, tapi bukan timbalan bukan naib ketua-ketua bahagian dari seluruh negara. Artinya mereka mewakili bahagian-bahagian akar umbi. Artinya UMNO memang bersolidariti di belakang Datuk Seri Najib dan juga di belakang Datuk Seri Zahid. Tapi mereka mengatakan itu ini. Malahan apabila keputusan, saya nak tanya Datuk Razlan lah, bilakah dia ambil keputusan untuk menangguhkan, bukan membatalkan, kolokium Kongres Ekonomi? Sebab Kongres Ekonomi juga penting dalam perjuangan UMNO untuk mempertingkatkan ekonomi warga bangsa dan sebagainya. Ini penting sebab Kongres Ekonomi akan berlangsung pada 29
apa Februari ini. Jadi dalam keadaan begitu, saya tak tahu apakah ini cadangan daripada Majlis Tinggi ataupun Presiden dan sebagainya. Sila Lan. Sebenarnya apabila kita dengar rumours bahawasanya berita yang kita minta untuk pengampunan Datuk Seri Najib itu tidak dapat Sepenuhnya. Ya. Jadi kita perlu ada perkara yang kita kena dahulukanlah. So itulah disebabkan itu Datuk Seri Presiden melihat bahawasanya perkara yang lebih penting harus kita dahulukan untuk kita membincangkan bagaimana untuk kita ruang-ruang yang kita nak buat untuk kita melihat pembelaan yang sepatutnya Datuk Seri Najib dapat. Jadi Presiden sendiri yang minta dia masuklah sebenarnya minta maaf kepada Datuk Seri Johari Gani selaku pengurusi kolokium itu terpaksa kita membatalkan dan juga ada 2 program yang kita batalkan sebab yang utamanya kita nak membincangkan tentang perkara Datuk Seri Najib ini. Dan alhamdulillah perkara itu diterima baik dan kolokiumnya memang betul ianya adalah satu perkara yang besar juga untuk kita melihat bagaimana perjuangan UMNO yang kononnya dilihat bila bersama dengan Kerajaan Perpaduan ini meninggalkan Melayu. Padahal ini adalah perkara-perkara yang tak masuk akal semasa kita memperjuangkan dan sekarang ini pun kita memperjuangkan setiap inci orang Melayu tidak pernah kita gadaikan. Dia bukan macam zaman Tuan Mahathir. Masa Tuan Mahathir ni dia jadi Perdana Menteri je, saya ingat lagi dasar tafis negara yang kita buat cukup cantik. Setiap tafis-tafis negara yang tafis-tafis di dalam negara ini sepatutnya mendapat dana pentadbiran daripada kerajaan telah dibekukan. Ini dikatakan orang perjuangkan Melayu ke? Bukan kan? Bukan itu saja. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dasar ini tidak diletakkan semula. Dibekukan juga. Dasar ekonomi baru seolah dihapuskan. Jadi dia kata dia memperjuangkan Melayu, partinya adalah membela orang Melayu kononnya. Tetapi tidak ada satu dasar pun yang mereka lakukan semasa mereka memegang tampuk pemerintahan negara untuk orang Melayu dan untuk orang Islam. Saya harap Datuk tidak menghampakan saya sebab 1 hari 2 hari sebelum Kongres Ekonomi saya akan mengundang Datuk untuk berbicara sebab Datuk menjaga Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kita nak berbicarakan soal ekonomi warga bangsa kita. Tapi hari ini saya nak membicarakan tentang sila Dok. Saya nak cakap sebab ketika perkara itu juga sebenarnya apabila kita Datuk Seri Jo minta untuk sebab kita dah siap jurucakap pun dah berlatih untuk bercakap, tetapi apa pun sebenarnya isu yang kita nak sampaikan kepada Perdana Menteri pada Kongres itu telah siap. Cuma perkara itu perlu disampaikan dalam ucapan. So Datuk Jo minta kalau boleh ianya akan disampaikan secara berbukulah kepada Datuk Seri Presiden untuk kita sampaikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk kita fikirkan dan bentangkan perkara-perkara yang UMNO perjuangkan untuk orang Melayu dan Bumiputera. Saya percaya ini perkara-perkara yang kita buat ni semua adalah perkara-perkara yang besar. Dan apa cadangan-cadangan kita ini semua adalah untuk memastikan kelangsungan orang Melayu Bumiputera ini masih lagi dapat bersaing, masih lagi akan ditingkatkan ekonominya di dalam negara kita. Dan itulah sebenarnya soalan Datuk Seri Kamal Amir tadi. Memang Datuk Seri Zaid sendiri yang minta untuk dibatalkan. Dan batal itu bukan kita melupakan. Perkara itu tetap berlaku, perkara itu tetap dibukukan, kita perjuangan itu tetap kita teruskan. Dan alhamdulillah hari ini apabila kita lihat ada 2-3 sesi yang kita libatkan MKT, Ketua UMNO bahagian. So nampaknya sudah reda, ramai yang telah mendapat penjelasan yang baik, semangat semula. Dan saya minta juga agar kita sampaikanlah juga kepada ahli-ahli kita untuk memberi penjelasan yang baik kepada mereka. Ruang kita amatlah sikit untuk meminta ihsan daripada Tuanku Agong. Dan jangan pula kita ini menjadi sebagai orang yang sebagai Tony Puah. Jangan pula kita menjadi orang seperti yang baru-baru ini Imok Meng atau siapa yang sedangnya bekas MP ni? Ong Kiam Meng. Dua-dua orang ni sebenarnya mereka ini adalah orang yang tidak menghormati tentang institusi raja-raja. Tony Puah ni pun bukannya original Malaysia. Dia tak tahu pun benda-benda ni. Padahal sebenarnya dia tahu pun Singapura pun ada juga majlis pengampunan. Tetapi apa kebencian yang mereka ada dalam diri ini, itulah saya lihat kedua ini janganlah kita anggap ini adalah perkara kami pula tidak akan membantah apa yang mereka buat. UMNO dah bagi bantahan secara direct. Dan UMNO juga termasuklah semua sayap-sayap telah mendapat laporan polis kepada
Tony Puah terhadap kebiadapan beliau mempertikaikan kuasa-kuasa mutlak Raja-Raja Melayu. Ini melibatkan kuasa mutlak Raja-Raja Melayu. Jadi saya harap siasatan ini dapat diteruskan dan saya mengharapkan agar orang seperti ini perlu dijadikan pengajaran kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau boleh kita nak sumbat dalam lokap, sumbat dalam lokap. Kita kena tunjukkan tauladan kepada orang-orang. Sebab apa saya tak nak nanti ada ramai juga akan rakyat Malaysia yang akan bercakap seperti mana yang beliau bercakap, kononnya boleh memperdebatkan perkara ini secara terbuka dan boleh mempertikaikan kuasa-kuasa raja dengan cara terbuka. So saya harap polis dapat menyiasat dan juga kalau boleh tangkap terus. Terima kasih Saudara Syukur Abdullah daripada MUAS, Abdul Hamid, Saudara Edi Tahir, Saudara Bakri RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja lah nampaknya hadir.